2.5 Reka bentuk akuaponik. Apa yang akan dipelajari? Menyatakan maksud akuaponik dan menerangkan reka bentuk sistem akuaponik. Menjelaskan kelebihan reka bentuk akuaponik. Mengenal pasti komponen akuaponik. Melakar reka bentuk sistem akuaponik bermaklumat. Menganalisis lakaran reka bentuk sistem akuaponik. Membina model reka bentuk sistem akuaponik. Menilai model reka bentuk sistem akuaponik. Dan akhir sekali mencadangkan penambahbaikan reka bentuk sistem akuaponik yang lebih efisien. Akuaponik berasal daripada peradaban Aztec yang merupakan suku kaum di Meksiko yang mengamalkan sistem pertanian Chinampa. Sistem pertanian Chinampa merupakan satu kaedah pertanian yang menggunakan perairan cetek atau tidak dalam. Sistem akuaponik ini merupakan kombinasi aquaculture dan juga tanaman. Pertanian secara akuaponik bukan sahaja sesuai dijadikan sebagai hobi, malah boleh dijadikan sebagai perniagaan. Reka bentuk sistem akuaponik jika dihasilkan dengan kreatif dapat dijadikan landscape yang indah untuk kawasan rumah, sekolah, taman atau dalam bangunan besar seperti pusat beli belah atau bangunan pejabat. Kata kunci, beri perhatian pada kata kunci yang berikut: kombinasi, aquaculture, simbiosis, mutualisme, pupuk, loceng sifon, nursery, biofilter, amonia, organisma, busuk akar, productivity, biologi dan juga guli. Okey, awak boleh lihat dalam buku teks gambar di bawah tu adalah salah satu contoh contoh sistem aquaponik lah. Dekat bawah ni dia bela ikan. Okey. Kalau awak lihat di bawah ni dia bela ikan ni dalam satu tapungan air ni. Dan di sebelah atas tu dia tanam tumbuhan. Awak nampak ada pokok-pokok ni. Dekat atas tu tumbuhan. Ini satu lagi contoh aquaponik yang kita boleh jadikan sebagai hiasan. Bawah tu awak nampak ada aquarium ikan. Sebelah atas tu ada macam pokok bunga hiasan lah. Okey. Ini juga salah satu contoh lagi kegunaan aquaponik. Awak nampak di bawah tu aquarium, tempat beli ikan. Di atas tu ada pokok dan juga yang ni yang kecil ni. Sebelah bawah tu ada ikan seekor dan sebelah atas tu awak boleh nampak ada pokok tumbuhan. 2.5.1 Maksud akuaponik dan menerangkan reka bentuk akuaponik. A. Maksud akuaponik. Akuaponik merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture, iaitu aktiviti ternakan ikan, dengan aktiviti hidroponik, iaitu menanam tanaman tanpa media tanah dalam satu pusingan air, iaitu circulation. Awak boleh lihat di sebelah sini, bawah ni kita bela ikan, okey. Dan sebelah atas ni kita ada pokok tanaman. Okey, gambar foto 2.5.1 ni, sistem aquaponik melibatkan ikan, bakteria dan juga tanaman. Kita lihat unsur yang sangat penting dalam aquaponik ialah kewujudan ikan, mesti ada ikan. Tanaman, mesti ada tanaman. Sama ada sayur-sayuran ataupun pokok bunga boleh juga. Dan yang ketiga ialah bakteria. Ketiga-tiga unsur ini membentuk suatu hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Cara ketiga-tiga unsur tersebut beroperasi adalah seperti berikut. Ikan mengeluarkan sisa makanan, yang mengandungi amonia
dan kotoran bagi tanaman. Okey. Kemudian bakteria yang ada dalam akuarium tu, dalam air itu, akan menapis dan juga mengubah amonia tadi, okey, menjadi nitrat dan juga zat yang berfungsi sebagai baja kepada tanaman. Dan tanaman pula akan menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia, yakni air yang bersih lah, yang diperlukan oleh ikan yang di bawah ni tadi. Okey, so dia saling berkait ketiga-tiga unsur itu dalam memenuhi kehendak satu sama lain. Kita lihat gambar fotor 2.5.2 sistem aquaponik tangki fiberglass. Kita lihat petunjuk dia, arah aliran air. Okey, macam mana air itu mengalir. Okey, jadi awak lihat di sini, atas kali ni tanaman. Okey, tanaman dia buat dua tingkat, tiga tingkat. Ini pun tanaman. Dan sebelah tepi sini pun juga adalah tanaman. Ini air masuk. Okey, awak tengok air masuk di situ. Okey. Dan juga di sini juga ialah aliran air masuk ke dalam tangki ikan. Pipe ini ialah air keluar ke tanaman. Dia naik ke atas, dia naik ke atas, dia lalu kat tanaman. Kemudian dia turun balik lah. Dia turun balik, itu yang dia masuk ikut sini. Dia masuk ke dalam tangki. Dan ini adalah air daripada pusingan circulation yang melalui tanaman. Dan ini ialah air yang masuk melalui pipe, sama ada pipe utama ataupun mungkin awak ambil daripada kolam pun boleh. Jadi awak lihat di sini, rak tertingkat yang dibuat daripada pipe PVC untuk menyangga bekas tanaman. Awak tengok ni semua dibuat daripada pipe PVC lah. Okey. Bekas tanaman menggunakan pasu kecil yang dimasukkan ke dalam pipe PVC saiz besar yang dilubangkan. Okey, ini awak boleh nampak ni. Okey. Kemudian ni air yang keluar daripada bekas tanaman ke dalam tangki ikan. Air ni punca elektrik, dia ada gunakan pump, okey, untuk mengalirkan air. Dan ni saluran air masuk ke dalam tangki ikan lah. Ini pump air di dalam tangki ikan ni menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman. So dalam ni ada satu pump pump air, yang mana fungsi pump ini dia tarik air dalam kolam ikan ni dan dia alirkan ke dalam tanaman. Okey, dan jatuh balik masuk ke dalam kolam ikan ni, tangki ikan ni. Kita lihat sudut maya. Imbas halaman ini untuk penerangan lebih lanjut berkenaan dengan sistem aquaponik. Jadi awak boleh scan QR code ni ataupun awak boleh pergi ke laman web yang tertera. Tujuan aquaponik. Tujuan utama sistem aquaponik adalah untuk mengekalkan kualiti air dan mengurangkan kadar amonia di dalam air supaya dapat dimanfaatkan oleh organisma lain. Selain itu, aquaponik juga dapat menjimatkan ruang dan dapat menghasilkan dua jenis makanan manusia secara serentak, iaitu tanaman dan juga ternakan ikan. Okay. Awak lihat sudut maya, imbas QR code di bawah untuk menonton video tentang kaedah aquaponik yang dijalankan di luar negara, ataupun awak boleh pergi ke laman web yang tertera. Kita lihat ini kotak merah ni, unsur-unsur kebat. Apakah yang akan berlaku terhadap tanaman sekiranya amonia tidak dapat diserap oleh tumbuhan? Adakah tumbuhan itu boleh hidup dan membesar dengan baik? Jadi awak cari jawapan dia. B. Sistem kitaran aquaponik. Sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Air dari kolam ikan yang kaya dengan bahan organik itu
itu akan diserap oleh tanaman, dan air yang mengalami proses kitaran aquaponik yang lengkap itu akan menjadikan air itu jernih. Proses kitaran aquaponik, ikan menghasilkan amonia dan juga urea yang kaya dengan nutrien. Kedua-dua bahan ini sesuai untuk tanaman dan diserap oleh akar untuk tumbuh. Bahan tanah atau lumpur yang terkumpul pada dasar kolam juga boleh digunakan untuk pembajaan tanaman. Info ekstra, bakteria berfungsi untuk menguraikan amonia menjadikan bentuk yang boleh diserap, iaitu nitrat kepada tanaman, kepada tumbuhan. Jenis bakteria ialah Nitromonas dan Nitrobacter. Nitromonas mengubah amonia menjadi nitrit dan Nitrobacter menjadi nitrat. Kita lihat Raja 2.5.1, kitaran sistem aquaponik. Awak lihat ni akuarium. Kita ada beberapa ekor ikan di sini. Okey. Dan kita ada pam gelombang udara, di mana ikan ini menghasilkan amonia daripada makanan yang dimakan. Kadar amonia yang tinggi akan menjadi racun kepada ikan. Maksudnya amonia yang tinggi pun tidak baik untuk ikan dan boleh menyebabkan ikan mendapat penyakit ataupun mati. Jadi cara dia, awak lihat di sini pam air. Okey. Pam air. Pam air menarik air dari tangki ikan ke bekas tanaman. So dia tarik daripada sini, dia bawa ke dalam bekas tanaman. Bakteria memecahkan amonia untuk menjadi nitrit dan nitrat. So bakteria ni dia akan pecahkan amonia yang ikan bebaskan tadi kepada nitrit dan juga nitrat yang boleh menjadi baja kepada tanaman. Okey, awak tengok dia masuk semua ke dalam pokok-pokok ni. Okey. Tanaman menggunakan nitrat sebagai nutrien. Air yang mengalir disaring oleh media tumbuhan dan juga akar tanaman. Bila air yang masuk ni mengandungi nitrit dan nitrat, apabila dia turun dekat bawah ni, dia punya media dan juga akar pokok ni akan menjadi macam penapis lah, supaya air yang turun ni bersih. Tidak ada lagi amonia yang telah dipecahkan menjadi nitrit dan juga nitrat, dan air ini akan masuk balik ke dalam akuarium tadi. Air yang disaring akan menjadi bersih semula untuk kegunaan ikan. Dalam proses ini hanya sedikit air yang terbuang. Ada air yang terbuang tapi tak banyaklah. Kemudian pam air dan juga pam gelombang udara ni diambil daripada punca elektrik.